Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral Lemak Tu Lean. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecilkan lengan, kecilkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral Lemak Tu Lean, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah, tanpa risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari, dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Februari kita hanya ada 2 batch sahaja dengan slot yang sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak Tu Lean ni dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak Tu Lean. Jangan terlepas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu-bedu, let's go. Come on y'all. Bismillahirrahmanirrahim. Korang yang baru tengok video, yang baru jumpa channel Arish TV, sila tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat, yang boleh insyaAllah memberikan asbab kebaikan untuk kita semua. Okay guys, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Tak berapa lama sebelum ni kita tengok Mufti Kedah ada mengeluarkan satu statement di mana zaman sekarang ni netizen, rakyat Malaysia senang-senang je maki, mengecam golongan ulama. Sebelum tu aku nak bagi disclaimer sikit. Video aku ini, aku takkan menyentuh apa-apa berkenaan dengan ajaran ataupun ilmu agama Islam dari mana-mana ulama ataupun guru agama ataupun ustaz. Aku dekat sini bukan nak ulas ajaran orang ni betul, ajaran orang ni salah, aku nak tegur ke, aku nak kecam ke, tak ada. Aku juga bukanlah pentaksub, bukanlah pengikut mana-mana ustaz ataupun mana-mana ajaran secara spesifik. Aku bukanlah daripada golongan Wahabi ke, golongan Syiah ke, tidak. Aku boleh katakan diri aku ni masih jahil dalam agama. Aku masih lagi di peringkat yang aku masih mencari. Aku masih belajar, dan alhamdulillah aku sendiri ada berguru. Aku ada guru agama aku sendiri, tapi guru agama aku ni bukanlah seorang yang aktif di media sosial, bukanlah yang suka famous. Apa yang Mufti Kedah bagi tahu, aku sangat-sangat setuju. Memang betul, memang golongan ulama, ustaz, guru-guru agama memang tak patut langsung dikecam, dimaki dekat mana-mana tempat pun, sama ada dekat berdepan ataupun dekat media sosial. Memang kalau korang tengok sendiri pun dekat media sosial, dekat YouTube, dekat Facebook, dekat Twitter, sekarang ni guru-guru agama pun mungkin dah aktif dekat TikTok. Okey, bila keluar je diorang punya video ceramah, dia tengok dekat bawah tu ramai. Okey, segelintir lah, bukanlah semua orang yang kutuk, yang maki, yang kecam. Yang maki, yang kecam ni pula mungkin diorang ni datang daripada pentaksub guru-guru agama diorang sendiri ataupun ustaz-ustaz yang kita tengok keluar dekat media sosial. Mungkin diorang ni adalah daripada fahaman yang tertentulah. Mungkin yang maki, yang kecam ni mungkin diorang sendiri daripada golongan yang jahil. Mungkin diorang ni in denial. Mungkin diorang tergolong di antara orang-orang yang ditegur itulah yang dekat dalam video tu sebagai contoh. Bukan sahaja golongan ulama yang tidak patut dikecam, malah Islam mengajar kita tak patut langsung maki ataupun mengeluarkan kata-kata kesat sesama manusia, tak kira siapa pun dia, agama apa pun dia, kaum apa pun dia, kasta apa pun dia, miskin ke kaya ke, memang kita tak patut maki langsung. Bukan aku nak menegur ke, bukan aku nak mengulas. Ini pandangan peribadi aku sahaja. Yes, maki ulama tu salah. Tapi sebenarnya ada benda-benda yang terjadi yang mendorong sesetengah daripada kita ni memaki, mengecam golongan ulama, terutamanya dekat media sosial. Antara punca
yang menyebabkan golongan-golongan manusia ni memaki golongan ulama ni. Aku tak cakap ini satu alasan yang dorang boleh maki, tapi apa yang mendorong, okey, dah lah iman dorang lemah, tapi mendorong dorang untuk mengeluarkan kata-kata kesat terhadap ulama ni dekat sosial media ni adalah kerana kita tengok zaman sekarang ni ustaz-ustaz, guru-guru, ulama-ulama segelintir yang kita tengok banyak keluar dekat media sosial. Terlampau keterbukaan sangat dari segi perselisihan pendapat. Contohnya, keluar satu video ustaz ni bagi ceramah berkenaan dengan satu-satu topik ni, tiba-tiba keluar pula ada satu orang ulama ataupun ustaz ni, dia keluarkan satu video, dia cakap ustaz ni salah, ustaz ni punya ajaran salah. And then keluar pula satu lagi seorang ustaz, okey, buat video juga nak kata ustaz yang kata ustaz ni salah, dia pun salah juga. So nampak tak? Dia macam bersambung-sambung pula. Apa yang aku belajar lah, perselisihan pendapat dalam agama ni sebenarnya tak salah pun. Kita sendiri bermazhab, okey, ada mazhab yang 4. Mungkin mazhab ni kata ni boleh buat, mazhab ni kata tak boleh buat. In the end, kedua-dua ni masih orang kata berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ulama-ulama, agamawan-agamawan zaman dulu, sekiranya ada perselisihan pendapat, ada perselisihan ilmu ataupun ajaran yang disampaikan, dorang ni bertemu secara tertutup, buat mesyuarat, okey, dan sebagainya untuk berbincang mana satu yang patut kita jadikan ajaran untuk kita sampaikan kepada umat manusia. Tapi lain dengan apa yang berlaku sekarang, tegur-menegur ni terlampau terbuka sangat. Dan lagi teruknya, bila sesetengah guru, bila sesetengah ustaz-ustaz ni, dorang ada pengikut dorang. Dan pengikut dorang ni kadang-kala ada yang terlampau taksub. Bila dorang nampak ada ustaz lain yang menegur ustaz dorang, dorang anggap itu sebagai satu ancaman, sebagai satu kebencian, dendam. Jadi, apa lagi? Mendorong yang pengikut-pengikut yang taksub ni maki pula ustaz yang menegur guru dorang ni. Bukan setakat ustaz-ustaz ni menegur antara satu sama lain dalam keadaan yang terlampau open sangat dekat social media, ada yang sampai maki ustaz lain. Ustaz maki ustaz lain, ulama maki ulama lain. Bukan setakat maki, malah mendoakan supaya ustaz tu cepat matilah, menggelarkan mereka dengan binatang lah. Dan benda ni berlaku secara open. Okey, kita tengok kadang-kadang video ceramah dorang ni dalam keadaan dorang menyampaikan ceramah dekat dorang punya murid-murid atau dorang punya pengikut-pengikut. Ada pula kamera yang tengah shoot, tengah buat rakaman ataupun tengah buat live dekat social media. Tapi dengan lantangnya maki-maki sampai ajak dorang punya murid-murid yang tengah dengar ni, jom kita doakan supaya ustaz ni mati cepat. Oh, inilah bodoh lah, berbenda lah. Adakah patut golongan ulama sesama sendiri ni maki antara satu sama lain, doa keburukan antara satu sama lain, mencarut dan sebagainya, dalam keadaan semua orang boleh nampak? Kita nak yang golongan-golongan yang biasa-biasa ni untuk tak maki ulama, tapi sesama ulama sendiri menunjukkan contoh yang dorang pun maki-maki juga. Penyokong-penyokong dorang, pengikut-pengikut dorang yang taksub ni seolah-olah menyokong guru-guru dorang ni untuk maki ustaz yang dorang tengah kecam ni. Dan bila kita tengok terlampau banyak sangat perselisihan pendapat, okey, ustaz ni cakap dia betul, ustaz ni cakap dia betul, dia ni cakap dia ni salah, dia ni cakap dia ni salah. Aku sebagai orang yang jahil, yang aku confused. Tahu tak, aku nak ikut yang mana satu ni? Siapa yang betul? Dia ni cakap dia ni Wahabi, dia ni cakap dia ni sesat. Jadi mana satu yang betul? Confused. Ajaran mana yang aku perlu ikut, syarahan mana yang aku perlu dengar, mana yang betul, mana yang tak betul, mana yang aku perlu jadikan panduan, mana yang aku tak patut jadikan panduan. Alhamdulillah, Allah kurniakan aku seseorang yang aku boleh rujuk sekiranya aku ada masalah, aku confused lah. Tapi bagaimana pula dengan orang-orang yang mungkin tak ada guru lagi? Mungkin diorang jadikan ceramah-ceramah dekat media sosial ni sebagai diorang punya rujukan buat masa ni. Aku dengan rendah diri, aku nak ulang lagi sekali, aku bukan nak tegur, tapi mungkin kita semualah dapat consider untuk fikir, untuk renung sikit benda yang aku cakap ni. Apa perasaan orang-orang macam aku ni yang mungkin dahagakan ilmu, tapi bila kita cari ilmu, kita tengok yang pemberi ilmu ni pun menunjukkan contoh maki-maki, doakan, and then secara terbuka kecam-mengecam, kutuk-mengutuk,
masing-masing cakap dia betul, masing-masing cakap orang lain salah dan sebagainya. So, macam mana tu? Boleh tak golongan ulama tolong fikirkan juga orang-orang macam aku, orang-orang yang dahagakan ilmu, yang nak cari kebenaran dalam agama Islam. Aku mohon maaf sekiranya video ni ada mengguris, ada terkasar bahasa, ada menyakiti hati sesiapa. Aku cuma luahkan benda yang aku dah pendam beberapa tahun ni bila aku dengar ceramah dekat media sosial. Jadi tolong fikir-fikirkan juga benda ni. Dan aku nak pesan juga kepada anak-anak murid, kepada ustaz-ustaz yang tertentu ni yang aku gelarkan sebagai ekstremis, pentaksub. Tolong jangan taksub pada seseorang. Agamawan di akhir zaman ni tak ada satu pun 100% yang perfect. Tak ada seorang pun maksud. Sesama dorang pun ada khilaf mereka masing-masing. Tapi bukanlah nak kata kita kena gelarkan dorang ni sesat pula. Khilaf, berbeza pendapat, itu adalah normal dalam kita menuntut ilmu agama. Kita jangan terus menghukum, jangan terus cakap, oh ini sesat, oh ini bid'ah, ini wahabi. Kita sabar, kita komen yang baik-baik, kita doakan supaya kita dapat jawapan yang betul, dan mungkin kita boleh suggest juga dekat dalam komen supaya ustaz-ustaz, ulama-ulama yang selalu keluar dekat online ni semoga buat perbincangan tertutup, mesyuarat ke untuk capai kata sepakat. Dan aku minta juga kepada ustaz-ustaz apa semua ni lah, jangan berpuak-puak. Aku tahu ni dah akhir zaman dah, nanti ada 73 golongan lah, apa benda lah. Tapi dalam keadaan kita tengah sedar, Allah tengah bagi kita masih lagi boleh berfikir, masih lagi ada hati, tolonglah janganlah berpuak-puak sampai jadi aku pun confused. Puak mana yang betul sekarang ni? Mungkin segelintir korang yang tengah tengok video ni turut rasa benda yang sama. Jadi aku minta untuk korang share video ni, mungkin boleh sampai, mungkin aku punya video ni, ingat ini bukan alasan, bukan teguran, bukan aku nak cakap pasal ilmu agama dan sebagainya. Ini adalah pandangan peribadi, benda yang aku pendam selama ni. Mungkin korang boleh sampaikan dekat ustaz-ustaz, guru-guru agama, terutamanya ulama-ulama, ustaz-ustaz yang selalu keluar dekat media sosial, selalu menyampaikan ajaran, tapi ada di kalangan dorang yang kecam-kecam, maki-maki, salah-salahkan, berbeza pendapat, menegur secara terbuka dalam kalangan dorang sendiri. Dan sekiranya korang ada komen, bolehlah komen. Aku mohon sangat, tak payahlah nak cakap aku ekstremis agama ke, aku pentaksub lah. Aku lately memang banyak kena serang dengan pentaksub daripada ustaz-ustaz yang aku tak nak mention ni, disebabkan aku hanya memberikan pendapat aku dalam komen yang aku ada ilmu. Okey, walaupun aku bukan ahli, tapi aku ada ilmu pasal benda tu. Aku telah diajar oleh guru aku, jadi aku tahu. Tapi masih lagi golongan ekstremis ni maki aku, sampai cari aku dekat mana-mana dekat sosial media. Adakah itu yang Islam ajar? Tak ada pun. Sampai siap mendoakan aku yang buruk-buruk lagi, hanya sebab aku berselisih pendapat sikit je dengan apa yang guru dorang ajar dorang. Dan macam biasa, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Okey, aku sayang semua ulama, aku sayang semua agamawan, ustaz-ustaz, PU, semualah dai-dai, semua aku sayang. Tapi tolong faham situasi aku atau mungkin orang-orang yang rasa sama macam aku. Memang betul maki ustaz, maki ulama tak boleh, tapi janganlah tunjuk secara publik yang ustaz pun maki sesama sendiri juga. Kami ni dahagakan ilmu dan antara kami ada yang mencari jawapan di media sosial. Tapi buka-buka video nampak ustaz pun maki-maki ustaz lain. Jadi apa pula perasaan kami? Apa persepsi kami terhadap golongan ugamawan pula? Semoga kita semua diberikan hidayah. Semoga Allah membersihkan hati kita. Kita mantapkan ibadah kita. Kita dah dekat sangat dengan akhir zaman. Tengok apa yang dah jadi. Macam yang aku cakap dalam video tadi. Okay? InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum guys. Bye-bye.